A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Ayat 148. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 145. 45. Oh, 45 dah. 146 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Maksudnya, dan ke atas, khusus ke atas orang-orang Yahudi, kami haramkan setiap binatang yang mempunyai kuku seperti unta, dan daripada lembu dan kambing kami haramkan ke atas mereka lemak-lemaknya, kecuali apa yang melekat di belakangnya ataupun yang melekat di isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Semua itu adalah kami balas kepada mereka disebabkan kezaliman mereka. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Okey, pengajarannya. Pertama, antara sebab manusia diharamkan, memakan perkara yang halal dan tayyib pada asalnya adalah disebabkan kezaliman manusia. Antara sebab manusia diharamkan memakan apa yang tayyib dan halal pada asalnya disebabkan kezaliman dari manusia. Boleh faham ah? Jadi orang Yahudi diharamkan binatang yang asalnya halal seperti unta, lemak. Tapi sebab mereka mereka hukum sendiri, maka Allah haramkan. Ada juga pernah dengar kisah Nabi suruh seorang lelaki dia makan tangan kiri. Nabi kata makan tangan kanan. Dia jawab apa? Saya tak boleh. Makna dia boleh pun, tapi dia malas. Seolah dia mengharamkan apa yang baik. Yang baik makan tangan kanan. Dan Nabi pun suruh. Tapi seolah diharamkan apa yang baik. Maka akhirnya dia tak boleh angkat tangan kanan. Itu antara contoh. Jangan mengharamkan apa yang Allah halal ataupun sebaliknya. Yang kedua, sesiapa yang suka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah,
atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia menyerupai Yahudi. Dia menyerupai Yahudi. Ke ayat yang seterusnya, 147. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Maksudnya, dan sekiranya mereka mendustakan engkau, maka begitu pada mereka, Tuhan kamu mempunyai rahmat yang luas dan azabnya, musibahnya tidak boleh ditolak daripada kaum yang berdosa. Pengejarannya, rahmat Allah sentiasa bersama orang-orang yang beriman. Sama ada ketika mendapat nikmat atau ditimpa musibah. Yang kedua, jangan seseorang itu tertipu dengan rahmat Allah di hujung kehidupannya, sedangkan dia berterusan melakukan maksiat. Jangan seseorang tertipu dengan rahmat Allah di hujung kehidupannya, sedangkan dia berterusan melakukan maksiat. Dia buat maksiat tapi sihat, umur panjang, jangan tertipu. Sebab itu adalah istidraj. Ramai tak? Ramai tu. Saya tua, umur 80 tapi sihat walafiat. Tapi tak solat, tak pergi masjid, dia tertipu. Itu adalah istidraj. Sebab tu Allah bila sayang kepada hamba-Nya, Allah bagi apa? Allah bagi ujian. Yang ketiga, apabila azab Allah turun kepada kaum yang berdosa, maka tidak ada sesiapa yang boleh mampu menolaknya. Yang keempat, dosa adalah penyebab yang mengundang musibah dan azab Allah. Dosa adalah penyebab yang mengundang musibah dan azab Allah. Istidraj, musibah. Ya, sebab itulah Nabi kata dalam satu hadis,
aku rasa kagum dengan orang beriman. Apa dia? Semua keadaan orang beriman, baik. 24 jam. Tak ada pagi tak baik, tengah hari tak baik, tak ada. Semua keadaan orang beriman, baik. Kemudian Nabi huraikan. Manusia tak lari daripada dua keadaan. Sama ada diberi nikmat ataupun diberi musibah, kan? Ada yang ketiga? Tak ada. Jadi yang Nabi kagumnya apa? Bila orang beriman dapat nikmat, nikmat tak menjadikannya sombong. Bahkan nikmat itu menjadikan dia semakin bersyukur kepada Allah, semakin rendah diri. Maka yang baiknya apa? Syukur tu, bukan nikmat. Makna dia berjaya dalam ujian. Dia tak sombong dengan nikmat. Dan bila Allah bagi musibah pada dia, dia redha dan sabar. Maka Nabi kata, yang baiknya apa? Bukan musibah. Hasil daripada musibah. Apa dia? Redha dan sabar. Jadi macam mana kita nak tahu musibah tu adalah ujian untuk orang beriman ataupun satu betul-betul musibah? Macam mana dia terima musibah tu? Kalau dia terima dengan redha, dengan syukur, itu tanda dia beriman. Tapi kalau dia terima dengan marah, mengamuk, kan, itu tanda dia tak beriman. Kan? Okey. Sebab tu Nabi sebutkan, orang beriman mulut dia sentiasa sebut alhamdulillah. Kalau dapat nikmat, awal kuat, lepas tu hujung slow hilang terus. Alhamdulillah allazi binikmatihi tatimmus salihat. Kalau dapat nikmat, kalau dapat musibah, mula dengan apa? Bukan masya-Allah, bukan subhanallah, bukan astagfirullah, bukan la haula, alhamdulillah juga. Bila dapat musibah, bila sebut alhamdulillah, makna apa tu? Kita puji Allah, kan? Segala puji bagi engkau. Bila engkau bagi musibah, bila kita puji, makna musibah tu baik ke tak? Baiklah. Kalau tak baik, kenapa nak puji Allah? Kan? Macam awak tampar kita, kan? Kita kata alhamdulillah. Orang tu tak akan tampar kali kedua. Sebab apa? Dia kata luar biasa. Luar biasa. Jarang ke? Memang tak ada. Jadi akhirnya keadaan orang beriman semua baik. Tak ada kata astagfirullah bila dapat musibah. Okey. Jadi mulut sentiasa puji Allah. Itu yang sebenarnya maksud kita baca dalam surah Fatihah 17 kali sehari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Bila segala puji untuk Allah? Semua keadaan. Tapi kita cakap alhamdulillah, kan? Tapi kita hanya puji Allah ketika dapat nikmat sahaja. Bila dapat musibah, ada masalah, tak terkeluar alhamdulillah. Betul? Bila keluar jalan jam, ya Allah. Tak keluar alhamdulillah, kan? Lepas tu bila buat kenduri hujan lebat, apa dia? Ya Allah, 3 hari buat persiapan. Betul? Tak terkeluar alhamdulillah. Itu tak baik bagi orang beriman. Nabi kata, yang Nabi kagum apa dia? Semua keadaan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ada yang tak baik. Susah, kan? Memang susah sebab nilainya apa dia? Syurga. Nilainya pahala yang tidak ada had. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Okey. Ayat 148. Kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah cerita pasal apa? Allah bongkarkan dan dedahkan perangnya orang Yahudi yang suka, termasuklah orang Mekah, suka mengharamkan sesuatu yang ikut suka dia aja. Makna dia buat hukum sendiri. Jadi Allah kata itu adalah satu sikap yang buruk. Bahkan mereka tidak ada bukti pun. Okey?
Maka ayat ini Allah nak bagi tahu pecahan daripada sikap orang Yahudi yang suka mengharamkan ikut suka dia, pecahannya pada termasuklah orang musyrikin Mekah, iaitu bila mereka buat maksiat, bila mereka kufur, mereka salahkan takdir. Itu perangai tu. Dan perangai tu kita akan kesan ada pada orang Melayu Malaysia. Saya qulu akan berkata allazina, orang-orang asyraku beda, orang-orang yang mereka mensyirikkan Allah. Maka mensyirikkan, mana bila sebut mensyirik, mana mensyirikkan Allah lah. Apa mereka kata bila mereka syirik? Dia kata lau sekiranya ataupun jikalau sya Allah, kalau Allah kehendaki, ma asyrakna, kami tidak akan syirik. Kami syirik ni sebab apa? Sebab Allah nak. Kami tak boleh buat apa-apa. Faham? Dan begitu juga wala abauna, dan tidak juga nenek moyang kami yang syirik pun sebab apa? Allah kehendaki. Dan tidak juga abauna, bapa-bapa ataupun nenek moyang. Makna mereka akui nenek moyang mereka syirik, tapi salah siapa? Allah. Penyakit kan? Allah nak rawat penyakit tu. Dan penyakit ni walaupun asalnya turun pada orang musyrikin dan juga pada orang Yahudi, tapi penyakit ni ada pada semua bangsa, semua manusia. Orang Melayu dia tak penyakit ni. Contoh. Orang Melayu cakap tak, saya tak solat ni sebab Allah kehendaki saya tak nak solat. Jadi saya tak solat lah. Ada tak orang Melayu cakap macam tu? Ada? Oh ada? Melayu mana ni? Saya ada pengalaman seorang saya kenal. Dia cakap, dia pergi beli nombor ekor, semua tu atas izin Allah. Gerak dia pergi tu pun, kelakuan dia tu semua Allah. Kalau tidak Allah izinkan, dia tak pergi. Betul lah, dia akan masuk neraka pun dengan izin Allah. Jawab macam tu. Mana kamu kena redha lah semua izin Allah. Okey. Dia yang tu, yang kata saya solat sebab Allah takdirkan, itu biasa. Jarang sangat. Tapi yang biasa apa dia? Dia tukar ayat. Apa dia? Bunyi lembut sikit. Tapi maksud dia sama. Saya belum dapat hidayat. Biasa dengar? Tak sampai seru ataupun saya belum dapat hidayat. Dia sihat, duit banyak. Tapi tak pergi Mekah. Bila ditanya kenapa? Belum dapat seruan. Sebenarnya sama aja. Maksud dalam bracketnya apa? Allah belum takdirkan saya pergi Mekah. Dia salahkan siapa? Takdir. Padahal dia ada kemampuan, sihat, ada duit. Tapi sebenarnya itu adalah penipuan. Dia menipu siapa? Nampak macam dia tipu Allah, tapi Allah tak mungkin dia tipu. Dia tipu diri sendiri. Jadi semua yang tak nak berubah ni, kalau disalahkan takdir, perangainya sama dengan orang musyrikin Mekah. Okey. Kemudian wala harramna, dan tidak kami haramkan min syai'in, dari sesuatu pun betul ke ayat? Ke ada tertinggal?
Betul? Lepas tu kazalika. Betul? Betul? Kazalika, demikian itulah. Setelah Allah beritahu hujah-hujah palsu yang dibuat oleh orang Yahudi, orang musyrikin Mekah, maka Allah kata apa? Sebenarnya itu adalah kazzaba. Demikian itulah kazzaba, telah mendustakan orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Sebelum mereka ni siapa mereka? Tak, mereka ni orang musyrikin Mekah. Jadi Allah nak bagi tahu yang suka beralasan ataupun menyalahkan takdir bukan rekaan baru orang musyrikin Mekah. Tapi itu adalah satu sunnah yang diikut daripada orang-orang yang dahulu. Kaum-kaum dahulu, Fir'aun ke, kaum Nabi Nuh ke, kaum Ad, kaum macam itulah, iaitu penyakit salahkan takdir. Jadi sebenarnya itu adalah takzib, pendustaan. Bercakap bohong. Dia bohong. Apa pembohongannya? Dia kata kalau Allah takdirkan saya tak nak, Allah takdirkan saya syiriklah. Apa yang dia berbohong? Sebenar Allah bukan nak dia syirik, dia yang nak. Allah nak tak semua manusia dapat hidayat? Buktinya Allah utuskan Rasul. Allah bagi akal. Dan Allah turunkan kitab sebagai panduan. Betul? Dan Allah suruh manusia minta hidayat. Ihdinas siratal mustaqim. Allah nak semua manusia dapat hidayat. Bila kamu tak nak, bukan Allah yang tak nak. Sebenar, kamu yang tak nak. Kenapa dia salah ke Allah? Dia nak beritahu, dia bukan jahat sangat pun. I'm okay. Ya, Allah, saya nak pergi solat dah. Tiba-tiba jadi keras. Kan? Saya nak tutup aurat dah. Letak tudung terjatuh. 3 kali letak. Nak buat macam mana? Betul kan? Itu adalah pembohongan. Mana apa tu? Siapa nak hidayat, pasti Allah bagi. Siapa yang tak dapat, sah dia tak nak. Bukan Allah yang tak nak. Boleh faham? Jadi kesimpulan di sini, semua yang tak berubah tu, apa punca? Dia tak nak. Jangan cakap banyak lah. Jangan cakap banyak. Ada tak orang dengar sekali je ayat Quran tu berubah? Ada je. Ada tak yang dengar sampai kesudah tak berubah? Sebab apa? Sebab dia memang tak nak. Pilihan sendiri. Yelah dia Allah. Dia kata Allah tutup pintu hati dia. Kita jawab ya. Tapi sebab apa Allah tutup? Sebab dia tak nak. Bila dia tak nak, Allah tutuplah. Dapat hidayat, diberi peringatan kali pertama, terus dia tolak. Kita pernah jumpa ayat tu kan? Kali pertama tolak, terus Allah tak bagi dah. Okey. Sebab hidayat ni benda yang paling mahal. Bila dapat peluang, jangan tolak. Macam kita, anak kita kelulusan tak tinggi. Lepas tu dapat satu tawaran universiti. Kita bersombong, saya nak universiti yang lagi hebat. Jangan tolak. Terima dulu. Kan? Terima dulu. Macam mana nak tolong? Tak, kerja kita apa dah? Wa ma alaina illal balagh al-mubin. Tidak wajib ke atas kita, melainkan hanya menyampai, bukan memaksa. Kan, kita dah sampai tak? Cukup. Cuba buka surah Yunus. Surah Yunus ayat 99. Okey, cuba baca. Walau
Walau rabbuka la amana man fil ardi kulluhum. Kulluhum jami'an. Afa anta? Ha? Tukrihun nas hatta dah. Dah. Okey, cuba tengok terjemah. Boleh faham tak? Dia ada kaitan secara langsung dengan ayat yang kita tadabbur hari ni. Ha? Apa maksud dia? Allah kata, dan jikalau syaa rabbuka, Tuhan engkau, Allah cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Tuhan engkau kehendaki, la amana, pasti beriman, man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah nak, boleh tak Allah jadikan semua beriman? Boleh je. Tapi jawapan soalannya, Allah nak ke Allah tak nak? Ha? Boleh tak Allah jadikan semua beriman? Boleh. Tapi kalau Allah tak jadikan macam tu, sebab apa? Sebab ada hikmah. Hikmahnya ialah, kalau Allah jadikan semua beriman, apa jadi agak-agak? Tak ada neraka. Ha? Iman tak ada nilai lah. Sebab apa? Tak ada cabaran. Kan? Kenapa beriman? Sebab memang kami ditakdirkan semua beriman. Tak ada kelebihan untuk berlawan, menyampaikan ilmu pada orang kafir. Tak ada kelebihan berjihad. Tak ada kelebihan mati syahid. Tak ada kelebihan, banyak kelebihan. Dengan ada orang kafir, berlaku tak perlombaan, persaingan, peningkatan iman? Kan? Ha. Macam kita duduk dalam rumah tu semua jadi baik. Sama aja. Tak ada peningkatan. Jadi, kalau Allah jadikan semua beriman, itu tidak bijak. Tidak bijak, tidak ada hikmah. Okey? Tapi Allah bagi kebebasan tak untuk manusia memilih? Ya. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Allah bagi kebebasan. Siapa nak beriman, silakan. Dalilnya kita boleh kan? Kita sendiri ada pilihan tak? Nak solat ataupun tak nak? Kan? Ataupun ada orang paksa. Bila kita nak solat, orang tembak. Tak ada. Kita nak datang kelas. Ada pilihan tak? Ustaz, setahun dah saya nak datang kelas. Memang tak jadi. Sebab Allah tak izinkan. Penipulah. Okey. Sebab itu, Sayyidina Umar dalam satu kisah yang sahih, dia tangkap seorang pencuri. Kemudian Umar tanya, kenapa kamu mencuri? Sebab Allah takdirkan saya mencuri. Umar buat apa? Satu, Umar hukum potong tangan. Lepas tu, yang kedua, Umar hukum sebat 30 rotan. Jadi lelaki ni peliklah. Yang potong tangan, aku fahamlah sebab aku mencuri. Yang sebab tu, apa pasal? Umar kata, sebab kamu berdusta kepada Allah. Maknanya dia salahkan? Saya mencuri sebab Allah takdirkan. Dia salahkan Allah. Itu penipuan. Maka hukumnya sebab 30 rotan. Betul tak pencuri itu, dia tak ada pilihan. Memang terpaksa mencuri. Ada? Tak ada. Saya tak tahu. Tiba-tiba saya terkeluar. Lepas tu tiba-tiba masuk rumah orang. Tiba-tiba terambil duit kan? Dan saya pun tiba-tiba pergi waktu malam je. Siang tak pergi. Okey. Dia penyakit manusia. Dalam bab agama, dia suka salahkan takdir. Tapi dalam bab dunia, ikut suka dia. Semua dia nak, dia buat. Semua dia nak, dia usaha. Betul kan? Dia nak rezeki. Kalau pakai kaedah yang sama, saya tak salat sebab Allah takdirkan, saya tak salat. Okey. Dalam bab dunia, pakai kaedah yang sama. Kenapa kamu tak pergi bekerja?
Sebab Allah takdirkan saya tak pergi bekerja. Duduk kat rumah je lah. Kenapa pergi? Tak boleh ustaz, kena usaha. Kalau bab dunia pun kamu kena usaha, bab akhirat yang kekal abadi, 10 kali ganda kena usaha. Dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Kamu keluar pagi sampai petang sampai malam. Keluar muda sampai ketua untuk dapat dunia. Tiba-tiba untuk akhirat, Allah takdirkan saya tak dapat hidayah. Tipu. Betul? Okey, kita balik pada ayat ni. Kalau Allah nak, semua akan beriman. Tapi Allah tak nak sebab ada hikmahnya. Kemudian Allah tegur Nabi. Afa anta tukrihun nas. Adakah patut kamu paksa manusia sehingga semua mereka tengok Allah tegur Nabi. Apa yang Allah tegur? Nabi kalau boleh nak semua orang beriman, termasuk pakcik dia. Allah kata tak. Kalau aku nak, semua akan beriman, tapi aku tak nak sebab ada hikmah. Maka kamu jangan pandai-pandai, jangan paksa. Sebab la ikraha fid din. Tidak ada la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh. Sebab bila paksa orang beriman dalam keadaan tak ikhlas, maka dia jadi apa? Jadi munafik. Betul? Kalau jadi munafik, masuk neraka ke syurga? Neraka lagi bawah. Jadi Allah nak tengok setakat mana kita ikhlas. Maka jangan ada unsur paksaan. Betul, kadang-kadang lah, contohlah. Mak bapak kita tua kan? Dia malas solat. Kita jangan paksa. Kalau kita paksa dia solat, dia tak ikhlas. Jadi solat tak ada terima. Kan? Sebab itulah kita kena jaga apa? Kita ni satu hari akan jadi macam mak bapak kita kan? Kita jaga apa? Supaya sampai ketua kita boleh jaga salat. Jaga apa? Keikhlasan. Jangan solat sebab kebetulan sihat. Jangan solat sebab kebetulan mudah. Bila susah, kita pun tak solat. Di hujung kehidupan Allah tunjuk. Jadi supaya kita jangan jadi macam orang tua, solat 60 tahun. Bila tua, tinggal solat. Cakap apa pun tak dengar kan? Ramai saya dapat feedback daripada pelajar-pelajar, mak bapak dia orang. Orang kata panggil tak dengar dah. Cakap apa pun tak berubah. Tapi masa muda solat. Kan? Jadi kita dapat elakkan, kita jangan jadi macam tu. Ikhlaskan hati. Susah macam mana pun, jangan tinggal solat. Supaya Allah jaga iman kita di hujung kehidupan. Kenapa? Jadi kalau muda jaga solat dah tua, dia tak ikhlas. Sebab tu Allah kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Dia beriman. Semastaqamu, kemudian ada istiqamah. Jaga solatnya, jaga akhlaknya, jaga sedekahnya. Maka Allah jaga iman dia sampai ke hujung kehidupan. Istiqamah. Jangan bermusim. okey Ustaz. Saya ni abang ni ada soalan istiqamah ni. Macam mana kita nak definisikan istiqamah tu dah berapa lama baru dikira itu adalah istiqamah? Macam mana? Apa definisi ni? Tak, istiqamah ni bukan berapa lama. Istiqamah jangan tak buat. Jangan tak buat. Dikira istiqamah? Taklah istiqamah. Sekali. Apa pula istiqamah kalau buat sekali? Tak, itu saya nak tahu. Tak. Istiqamah, dia sentiasa. Contohlah. Kalau dia solat 5 waktu di awal waktu, berapa hari? Sampai matilah. Kalau seminggu solat awal, minggu kedua solat lambat, minggu ketiga 4 waktu. Itu bukan istiqamah. Itu tertipu. Istiqamah 5 waktu di awal waktu, sepanjang masa. Susah macam mana pun, dia tinggal kerja, solat. Kalau solat sunat, istiqamah, jangan tinggal. Kan? Kecuali bila musafir. Okey? Tengok di sini Allah kata apa? Saya qulu. Apa mana saya qulu? Ada sin. Akan. Nabi kita SAW melalui ayat ni dia beritahu kepada orang musyrikin. Orang musyrikin akan berkata.
Mana dah berkata ke belum? Apa pengajarannya? Ha? Allah dah tahu satu. Yang kedua, Nabi tahu benda yang akan berlaku. Itu mukjizat Nabi. Benda belum lagi, dia belum kata lagi, tapi Nabi dah tahu. Itu adalah antara mukjizat Rasulullah SAW. Dan betul tak mereka berkata, ya, cuba buka surah Az-Zukhruf ayat 19 dan 20. Az-Zukhruf. Sembilan belas dan 20. Mereka kata apa? Cuba. Cuba baca. Waja'alu Waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahman inasa. Kemudian asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum. Okey. Kak guru Al-Quran ke? Kak guru Al-Quran? Saya tanya je. Okey. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Okey. Dah ayat 20. Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadna hum. Apa dia? Ma lahum fi zalika min ilmin. Dah. Inhum illa yakhrusun. Okey. Ini Allah cerita tentang orang musyrikin Mekah. Apa dia? Waja'alul malaikah. Mereka iaitu orang musyrikin Mekah menjadikan malaikat allazina hum ibadur rahman. Yang malaikat itu sebenar adalah belum sampai inasa. Mereka menjadikan malaikat yang asalnya adalah hamba-hamba Allah. Betul? Malaikat itu hamba Allah. Tapi orang musyrikin jadikan apa? Inasa, anak perempuan Allah. Faham? Anak perempuan Allah. Yang menuduh Allah ada anak ni, ada 3 golongan. Pertama, Nasrani. Dia tuduh siapa? Nabi Isa anak Allah. Yang kedua, Yahudi. Dia tuduh Uzair, anak Allah. Yang ketiga, orang Quraisy, musyrikin Mekah, tuduh malaikat anak perempuan Allah. Tiga golongan. Okey? Mereka menjadikan malaikat yang sebenar hamba Allah sebagai anak perempuan. Kenapa dia jadikan malaikat itu anak perempuan, bukan anak lelaki Allah? Dia orang musyrikin jahilah, dia suka bunuh anak kan? Anak lelaki ke perempuan? Sebab apa? Sebab dia kata perempuan ni, dia panggil apa? Bawa musibah, bawa bala. Bila berperang tak boleh nak bantu. Cari rezeki pun tak boleh kan? Jadi anak perempuan dia tak suka. Maka dia bagi pada siapa anak perempuan? Allah. Kamu ambil anak perempuan. Satu penghinaan. Kan? Kemudian asyahidu, Allah tanya mereka. Adakah mereka menyaksikan ciptaan malaikat? Allah tanya soalan sebagai hujah bahawa dakwah mereka adalah bohong. Yang kamu kata malaikat tu anak perempuan Allah, masa Allah cipta malaikat, kamu ada tak masa tu? Jawapannya apa?
Tak ada. Kalau tak ada, dakwaan kamu adalah bohong. Dusta. Satu ketabu, maka akan dicatat persaksian mereka dan wa yus'alun, mereka akan disoal di akhirat besok. Terhadap apa? Terhadap dakwaan bohong mereka. Lepas tu dia kata apa? Dia orang musyrikin Mekah ni dia sembah juga malaikat ni. Dia sembah, ha? Lepas tu dia kata waqalu. Mereka berkata lau sya'ar rahman, kalau Tuhan yang ar-Rahman kehendaki ma abadanahum, kami tak akan sembah malaikat pun. Yang kami sembah ni sebab Allah kehendaki. Sama dengan ayat ni. Dia salahkan takdir. Cuba di sini lepas tu Allah kata apa? Ma lahum fi zalika min ilmin. Apa yang mereka cakap tu sebenarnya tidak ada asas, tidak ada ilmu pun. Hanya dakwaan kosong. Inhum, tidaklah mereka kecuali berbohong. Allah guna perkataan yakhrusun fa'il mudhari', iaitu bermaksud mereka ni sentiasa berbohong. Dulu, kini dan selama-lamanya. Okey, bezanya di sini Allah kata sayaqulu, akan berkata. Di sini qalu. Beza tak? Apa beza? Yang ni Nabi kata mereka akan berkata satu hari. Belum kata. Tapi betul tak ramalan tu? Betul. Buktinya apa ayat ni? Mereka dah berkata. Boleh faham? Dan ini kata ahli tafsir, ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Kita macam kalau kita nak cakap sesuatu pada suami kan, kita tahu tak dia akan jawab apa besok? Kadang-kadang dia tahu. Oh, dia kena. Ini maknanya dah lama kahwin lah ni. Dah lama kahwin. Tapi mesti tak betul apa yang kita sangka. Tak mestinya. Kadang-kadang dia cakap benda lain. Tapi kalau Allah yang berkata, pasti betul. Okey. Kemudian Allah kata apa? Begitulah orang-orang yang sebelum orang musyrikin Mekah berdusta, iaitu menyalahkan takdir Allah. Maka Allah kata hatta, sehingga zaku, mereka merasakan ba'sana. Ba'sa apa dia? Ba'san syadida. Azab. Azab kami. Tengok Allah sandarkan azab tu kepada siapa? Kami. Maksud apa tu? Allah tak kata azab saja. Tapi Allah kata azab kami. Apa yang Allah nak beritahu? Allah nak kita bayangkan bahawa yang Allah nak azab ni bukan azab macam azab manusia. Sebab azab Allah dengan azab manusia berbeza tak? Berbeza. Contoh, manusia kalau bakar manusia, berapa jam boleh bertahan? Kadang-kadang 5 minit terbakar mati kan? Tapi kalau Allah bakar manusia dalam neraka, berapa lama? Tak akan mati-mati. La yamutu fiha wala yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Jadi siapa yang berdusta dan suka menyalahkan takdir, mereka akan diazab dengan azab kami. Okey? Jangan salahkan takdir. Kadang-kadang kita berbohong kan. Saya nak buat tapi tak sempat. Betul ke tak sempat? Saya dah cari kelas apa semua, tak jumpa. Last kali bila saya pindah baru jumpa. Bila saya pindah tempat lain tak ada pula kelas. Betul ke? Cuba cari, cuba buka surah Fatir.
Ayat 37. Muka surat 438. Muka surat 438. Fatir. Surah yang keberapa? Ha? 35. Muka surat surah 35 ayat 37. Ayat 37 muka surat 438. Sebelah kanan bahagian bawah. Jumpa? Okey. Cuba masing-masing baca terjemahan. Boleh faham tak? Ya. Al-Badri ke apa? Tak. Kan? Wahum yastarikhuna. Okey. Dah. Boleh faham? Faham sangat? Boleh cerita kesimpulan. Jangan baca terjemahan. Cerita apa yang kita faham. Jangan cerita apa yang tertulis. Seorang. Wakil pelajar terbaik. Ada lebih kurang 35 pelajar. Saya nak seorang je. Okey. Okey. Bila dia masuk neraka, Allah bagi tahu mereka menjerit-jerit kan? Ialah panas. Kemudian dia merayu pada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Okey. Lepas tu apa Allah jawab? Allah tempelak. Apa dia? Mana jawapan Allah ialah Allah kata, bukankah kami dah panjangkan umur kamu dan dah datang? So, jadi kalau katalah umur 60 kan, Allah kata kami panjangkan umur kamu 60. Dalam 60 tahun tak sempat cari hidayat. Macam-macam kamu cari 60 tahun kan? Pusing satu dunia. Macam-macam kamu jumpa. Hidayat tak jumpa, bohong. Faham tak? Aku bukan bagi 6 hari. Bukan bagi 60 hari. 60 tahun. Tak jumpa. Kan? Stem buruk pun kamu simpan seterika lama. Boleh faham? Makna apa tu Allah nak bagi tahu? Bukan tak cukup masa. Memang kamu tak nak. Kamu tak nak. Sebab ada tak orang bila cari hidayat, 5 minit, dia dapat hidayat, mati. Masuk syurga. Ada? Tak boleh lama nak hidayat. Contoh? Fir'aun mana ada mati masuk syurga? Pengunduh yang 99 Tukang saya beriman sekejap. Kan? Lepas tu dibunuh oleh yang bunuh 99 sekejap je untuk dia dapat hidayat, mati masuk syurga. Jadi sebenarnya kalau nak hidayat tak perlu 60 tahun. 1 hari pun boleh kalau kamu nak. 1 jam pun boleh, setengah jam pun boleh kalau kamu nak. Abang Farid Rafi. Abang kepada Ustaz Farid Rafi. Macam tu. Okey. Okey, kemudian Allah kata, qul. Katakanlah, wahai Muhammad, katalah pada orang musyrikin Mekah, bagi kepada mereka, apa dia? Hal indakum, adakah? Indakum, di sisi kamu, min ilmin, dari apa-apa ilmu. Fatukhrijuhu lana. Maka lalu
kamu keluarkan ataupun kamu zahirkan. Kamu zahirkan, kamu tunjukkan. Iaitu ilmu lana kepada maksud apa ni? Tengok Allah nak manusia supaya berfikir. Allah tak hukum bila manusia mendakwa dia sesat, dia syirik sebab takdir Allah. Allah tak hukum, tapi Allah bukan minda dia. Pertama, Allah kata, kalau mereka mendakwa, mereka syirik sebab Allah kehendaki, cuba tanya mereka, ada tak dalil? Sumber apa tu yang sebenar Allah nak mereka sesat? Cuba tanya mereka, ada tak dalil? Faham? Maka jawapannya apa? Tak adalah. Kalau dia kata Allah, ayat mana Allah nak memang sesatkan manusia? Tak ada. Ayat apa, surah apa kan? Bila Allah berkata, memang tak ada. Makna soalan ni sebenarnya nak mencela orang musyrikin yang mendakwa. Sebenarnya kamu cakap kosong. Cakap bohong, cakap kosong. Okey. Jadi kalau contohlah orang kata, dia kata, saya bukan tak nak pergi Mekah tapi belum sampai seru. Kita tanya soalan yang sama. Macam mana kamu tahu seru bila sampai? Macam mana? Seru tu macam mana? Cuba tanya dia. Bela dia sekejap kan? Siapa yang seru tu? Azan ke apa ke? Malaikat ke apa ke? Suara dia macam mana? Pukul berapa dia nak datang? Mana apa tu? Soalan tu menjadikan mereka membongkarkan pembohongan mereka. Dan di sini juga Allah nak ajar kita bahawa nak cakap apa mesti ada dalil. Agama tertegak di atas dalil. Bila cakap kosong, hampir. Dia bukan agama. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 111. Wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan atau nasara. Apa dia? Tilka amanijuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Okey. Allah rakam dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa dakwah mereka? Waqalu, mereka mendakwa lan yadkhula al-jannah. Tidak sekali-kali akan masuk syurga kecuali orang Yahudi kata tak ada siapa yang boleh masuk syurga melainkan Huda, orang Yahudi. Nabi Muhammad tak boleh, orang Islam tak boleh masuk, orang Nasrani tak boleh. Syurga khas untuk orang Yahudi, dakwah mereka. Yang Nasara pun sama. Dia Nasara, Kristian dengan Yahudi, dia tak ngam. Tahu kan? Tapi dia akan bersatu bila? Bila dia nak menentang Islam, dia boleh bersatu. Tapi bila sama-sama mereka akan berpecah. Jadi orang Nasrani pun dia kata dakwah yang sama. Apa dia? Tak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali orang Nasrani. Yahudi tak boleh. Orang Islam tak boleh. Habis ke mana semua tu? Ke neraka. Jadi Yahudi dakwah orang Yahudi. Nasrani dakwah orang Nasrani. Dakwah mereka bohong kan? Patut Allah kata tilka, demikian itu adalah angan-angan mereka. Allah kata angan-angan. Tahu apa makna angan-angan? Saya kalau bela tu 10 ekor kambing, lepas tu lahir pula 20 ekor. Lepas tu lepas tahun 100 ekor. Lepas tu saya kaya, beli banglo, tengok-tengok jatuh tangga. Faham? Inilah angan-angan. Tapi Allah tak maki. Tengok Allah mengajar kita.
Bila ada orang buat dakwaan yang tidak ada asas, tidak ada ilmu, jangan maki mereka. Tapi berhujah dengan dalil. Apa dia? Kul, wahai Muhammad, cakap pada dua-dua ni, Yahudi dan Nasrani. Apa dia? Hatu burhanakum. Kalau kamu ahli syurga, okey, bagi bukti. Bila Allah cakap kamu ahli syurga ni? Ayat mana? Surah apa? Kalau turun wahyu, surah yang keberapa ni? Maka dia akan jawab apa? Tak ada. Bila tak ada bukti, sebenarnya jadi tak payah bergaduh. Kalau orang cakap pasal agama, tak ada dalil, jangan maki dia. Tanya, ada dalil tak? Kalau tak ada dalil, dakwaan kamu adalah tak boleh pakai. Walaupun kamu adalah ustaz, walaupun serban kamu 10 kaki. Sebab kebenaran tu bukan terletak pada serban, bukan terletak pada jubah, bukan terletak pada janggut, terletak pada dalil. Boleh faham? Ada orang kata kalau mati nanti, surah Al-Mulk yang kita baca akan selamatkan kita. Ada dalil? Tak ada dalil. Tapi famous ustaz ni. Sehingga orang gelarkan dia ustaz alam kubur. Dia kalau cerita alam kubur, tapi kebanyakannya hadis palsu. Tapi popular. Kan? Bila dia cakap tak ada dalil, dia adalah pendusta atas nama agama. Okey? Ustaz, Jadi haram kita dengar dan semua kita terima. Hukumnya haram. Kita berdosa. Dia berdosa sebab tak bagi dalil. Kita berdosa sebab terima semua tanpa meminta dalil. lagi sekali pasal surah Al-Mulk tu. Tak adalah. Dia kata kalau kita mati nanti, ada mungkar nakir nak tanya, ada azab apa semua, dia datang ke kepala, surah Al-Mulk akan pertahankan kita. Azab datang kat kaki, surah Al-Mulk pula datang. Itu semua tak ada dalil. Tapi memang ada hadis Rasulullah mengatakan siapa yang mengamalkan baca surah Al-Mulk tu dilepaskan daripada siksa kubur. Ada hadis. Baca surah Al-Mulk, dia akan memberi apa ni? Syafaat. Ada hadis mengatakan surah Al-Mulk akan menjadi meringankan azab. Itu ulama berbeza pendapat. Ada kata sahih, ada kata dhaif. Tapi dia tak sebut detail lah. Pergi ke kepala, tak ada. Tapi Tak ada. hadis tu adalah kan cuma status hadis Ya. tu lah kan. Bukan detail macam disebut oleh ustaz. Betul-betul. Tengok, Islam mengajar kita, nak cakap apa-apa mesti ada dalil. Okey? Saya rasa solat saya tenang je, khusyuk. Ada dalil tak? Ada dalil? Tak ada dalil, perasan itu syok sendiri. Qul hatu burhanakum in kuntum. Kalau dakwaan kamu adalah benar, itu adalah, bagilah bukti. Kalau tak ada bukti, bohong. Tapi antara ustaz yang paling tak suka apa dia? Benda yang paling ustaz tak suka. Minta dalil. Paling dia tak suka kan. Dan yang paling dia suka ialah bagi sampul. Nak bagi sampul tak apa, jangan minta dalil. Nampak. Okey. In tattabi'un. Tidaklah tattabi'una, kamu ikut illa kecuali zan, sangkaan. Tengok, bila tak ada ilmu, maka automatik dia sangkaan. Mana saya rasalah, itu berbohong lah tu, sangkaan. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 78. Surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna. Betul ke? Betul. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya inhum wa inhum illa
Yazunnuna. Dah. Dah. Okey. Ini Allah nak celak ahli kitab. Wa minhum. Dan di antara ahli kitab tu adalah ummiyun. Apa makna ummiyun? Buta huruf. Apa makna buta huruf? Ha? Tak tahu baca dan? Okey, sekarang Allah nak beritahu ada jenis buta huruf yang definisinya berbeza. Buta huruf dia maksud dalam ayat ini ialah la ya'lamunal kitab. Tak faham isi kandungan kitab. Allah gelarkan orang yang tak faham isi kandungan kitab Allah adalah buta huruf. Dia boleh membaca? Boleh. Dia boleh menulis? Boleh. Tapi kenapa Allah kata buta huruf? Sebab hasilnya sama dengan buta huruf. Orang buta huruf tahu tak apa dalam kitab? Tak tahu sebab dia tak boleh membaca. Yang kamu pula boleh membaca, boleh menulis, tapi tak faham juga. Sama tak? Lagi teruk lah. 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi, baik jadi buta huruf betul-betul ke ataupun buta huruf tak faham kitab? Dua-dua tak baguslah. Kemudian, mereka tak tahu apa isi kandungan kitab. Illa amaniyah, kecuali cerita dongeng. Apa dia? Contohlah. Kenapa baca surah Yusuf? Dia pun jawab apa? Supaya anak cerita dongeng. Lepas tu apa pengajaran daripada kisah Yusuf? Akhirnya Yusuf berkahwin dengan Zulaikha, cerita dongeng. Orang macam ni buta huruf. Apa pengajaran daripada Nabi Sulaiman? Akhirnya Nabi Sulaiman kahwin dengan Balqis, cerita dongeng. Satu ayat pun tak faham, tiba-tiba kahwin. Kan? Tak ada satu ayat pun Allah sebut kahwin. Betul? Dia dapat maklumat daripada mana? Itu dia panggil amaniyah. Jadi Allah kata apa? Wa inhum, tidaklah mereka kecuali kenapa sangka? Sebab dia tidak ada ilmu. La ya'lamu. Bila orang tak ada ilmu, dia sangkalah. Saya rasa. Itu tak ada ilmu tu. Saya rasa macam betul je kan? Okey? Jadi Allah kata, mereka tidak ikut ni. Orang musyrikin, orang Yahudi, sumber mereka pada bukan ilmu. Tetapi, zan, sangkaan. Kemudian, wa in antum, dan tidaklah mereka kecuali takhrusun. Ni fi'il mudhari', ke fi'il mudhari' sentiasa berdusta. Okey. Jadi setelah Allah menafikan apa dakwah mereka, sebenarnya tidak ada asas, tidak ada dalil, bahkan hanya bersandar kepada zon, sangkaan. Maka lepas tu Allah begitu. Habis Allah ada dalil tak? Pastilah. Allah kata, qul, katalah, wahai Muhammad, katalah pada mereka, falillah, maka bagi Allah hujjah. Hujjah dia jadi bahasa Melayu. Hujjah dalam bahasa Arab burhan, sultan, dalil. Bagi Allah ada dalil tak? Bahkan hujjah. Hujjah ni nak kata dalil pun boleh. Bukti boleh. Sultan, burhan. Dan hujjah Allah bukan setakat hujjah, tapi al-balighah, yang tegas dan nyata. Maksudnya apa ni? Tegas lagi jelas. Maksud balighah ialah bila Allah bagi hujah
terduduk. Tak ada siapa boleh ragu-ragu dan syak. La raiba fihi. Zalikal kitab la raiba. Tidak ada keraguan sedikit pun. Siapa yang ragu tu makna dia ada penyakit dalam hati. Okey, bolehkah? Dia banyak cerita-cerita dongeng orang Melayu kan. Contoh kalau masuk rumah kosong kena buat apa dulu? Kalau masuk rumah kosong. Surah? Surah Al-Baqarah. Masuk rumah kosong, baca surah? Surah Al-Baqarah. Ada dalil? Tak ada. Siapa yang berdosa? Ustaz ke kita? Dua-dua berdosa. Dua-dua berdosa. Yang ada hadisnya, yang ada dalil apa dah? Nabi kata, mana-mana rumah yang dibaca surah Baqarah, syaitan akan bukan rumah baru. Bahaya tak kalau dia pegang, bila nak masuk rumah baru baca, maknanya dia akan baca sekali je. Bila dia akan baca pula? Bila pindah rumah baru lagi. Nabi kata baca sebanyak tertipu sebab zan. Kalau pergi hutan, masa bagi apa? Bagi salam kan? Bagi salam pada siapa? Penjaga hutan tu. Macam mana cara bagi salam? Orang Melayu ni, saya pun tak tahu. Mana dapat maklumat saya tak tahu. Nenek moyang sih. Nenek moyang. Nenek moyang. Assalamualaikum atuk kan? Ada atuk. Dia balik rumah, ada atuk dia tak bagi salam pun. Ada yang saya pernah ceritakan, orang Melayu. Dia kata kalau masuk rumah yang didiami oleh orang kafir dan orang kafir tu belanjai, dia kata apa? Kena samak semua. Tanya dia, apa dalil? Apa dalil? Tak ada dalil pun. Tak ada seorang pun sahabat bila masuk rumah samak. Tak ada. Sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah kan, negeri kafir. Ada tak mereka masuk rumah? Dan semua rumah di sana adalah rumah orang. Tak ada satu riwayat pun mereka samak. Kan? Semua tu tak ada dalil. Sangkaan. Walau sya'a, maka jikalau sya'a, kalau Allah kehendaki, dia tu balik pada Allah. Kalau dia kehendaki, la hadakum, pasti dia bagi hidayat kepada kamu. Berapa orang? Semua. Kalau Allah nak. Tapi Allah tak nak sebab apa? Ada hikmah. Saya tak boleh bayangkan kalau semua orang beriman. Boring kan? Semua nak salat yang fardu je, sunat tak ada kan? Lepas tu tak ada kelebihan sedekah, berjihad, menyampaikan ilmu, tak ada. Jadi apa yang Allah buat adalah bijak. Cuba buka surah Al-Insan. Wa man tasyauna. Al-Insan. Surah manusia. Wa ma tasyauna. Saya tak tahu ayat berapa. Sebelum last. 30. 30. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Okey. Cuba terjemah. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kamu kehendaki. Allah kata kamu ni semua manusia, tak ada satu pun yang kamu kehendaki illa an yasha Allah, melainkan selari dengan kehendak Allah. Boleh faham? Mana kalau kamu nak hidayah, mestilah selari dengan. Kalau kamu nak sesat, mestilah selari dengan.
Tak, bila seseorang tu nak sesat, dia nak sesat kan? Selari tak dengan kehendak Allah? Tak selari. Kalau ayat ni, kamu tidak nak kecuali apa yang Allah kehendaki umum. Tak, kalau kamu nak sesat, selari dengan kehendak Allah. Allah nak kamu sesat setelah kamu pilih sesat, setelah kamu diberi pilihan. Faham tak? Sebab kalau dia nak sesat, Allah tak izin. Jadi tak? Bahaya tu kalau kita kata dia sesat, bukan kehendak Allah, bukan izin Allah. Mana Tuhan ni ada benda yang Tuhan tak boleh kontrol. Faham? Tak, semua di bawah kawalan Allah. Tapi Allah bagi pilihan. Kamu nak sesat, aku bagi. Tapi pilihan kamu. Kan? Pilihan kamu. Boleh faham? Sebab itulah Allah kata di hujung apa dah? Hujung ayat ni. Kehendak kamu terikat dengan kehendak Allah. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan Allah Maha Satu. Allah tahu apa yang terbaik untuk kamu. Yang kedua, Allah Maha Bijaksana. Jadi kehendak Allah berdasarkan ilmu dan berdasarkan hikmah. Bukan sembrono. Faham tak? Okey. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita masuk. Sebab ayat sini pun dah tak ada dah. Dia tulis setakat 149 je. Ayat 150 panjang kan? Oh, panjang. Kalau tak ada soalan, kita masuk hadis. Okey. Ada soalan dalam DPM saya yang dia ikut live ni. Dia kata, saya salah seorang pelajar yang menonton video tadabbur Ustaz di Facebook. Saya nak bertanya, bolehkah seorang wanita yang haid menghafal Al-Quran untuk sesi kelayakannya memasuki institusi pengajian? Jawapannya boleh. Dan ulama' boleh kata sepakat, kalau tujuan belajar, boleh. Walaupun dalam keadaan uzur. Sebab apa? Sebab itu dikira darurah. Kalau setiap kali uzur, dia berhenti menghafal, dia berhenti ulang kaji. Dia akan lupa. Sebab wanita bila uzur bukan 2 hari, 3 hari kan? Dan setiap bulan. Jadi kerana untuk tujuan belajar ataupun mengajar, boleh dibaca, boleh membaca dan menghafal. Okey? Yang salahnya apa? Yang paling salah dan paling ramai buat kesalahan ni. Dia tak uzur, tapi tak baca. Okey, kita tengok hadis. Ada lagi ayat? Cuba baca ayat tu. Allah telah menjelaskan penjelasan surah Muhammad ayat 21. Maksudnya, sesungguhnya kami tetap menguji kamu sehingga kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar antara kamu. Kami akan menguji kamu. Sampai situ je. Cuba baca semula ayat. Tak rasa macam baca ayat Quran. Baca terjemahan kan? Sesungguhnya orang yang bersabar nasihatnya. Sesungguhnya kami tetap menguji kamu sehingga kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar antara kamu. Kami akan menguji kamu. Pada itu sampai situ. Surah apa tu? Cuba tengok. Surah Muhammad. Ayat berapa? 31.
Okey. Allah kata dalam surah Muhammad ayat 31. Jumpa semua? Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum. Dan pasti ada lam taukid. Yang kedua nun taukid. Pasti sesungguhnya kami akan uji kamu. Makna apa? Ujian itu adalah satu kemestian. Sebab tu orang beriman yang Nabi puji tadi kan, orang beriman bila dia uji dia, kenapa orang beriman bila dia uji dia boleh redha dan sabar? Sebab dia cukup faham Allah dah bagi tahu memang Allah akan uji dia. Jadi bila dia dah tahu Allah akan uji, dia bersedia, dah prepare dah. Sebab tu dia boleh sabar. Yang tak sabar ni sebab apa? Dalam kepala dia, aku nak sihat, aku nak rehat, aku nak nikmat je. Tiba-tiba terkejut. Yang tu dia memberontak tu. Dia tak masuk ni. Nilai-nilai ujian adalah perkara wajib. Apa faedah? Apa faedah? Apa faedah ujian? Allah sebut dalam ayat ni. Hatta na'lama, sehingga kami tahu siapa yang mujahidina, orang yang berjuang di kalangan kamu. Jadi, apa yang Allah nak lihat daripada ujian? Satu, Allah nak tengok siapa yang betul-betul mujahidin. Mujahidin apa pula ni? Sudah. Berjuang kat mana? Tak. Sabar yang kedua. Cuba tengok. Sehingga kami tahu siapa orang yang berjihad di kalangan kamu dan siapa orang yang sabar. Jadi, daripada ujian Allah nak tengok dua. Satu, siapa yang betul-betul berjihad. Yang kedua, siapa yang betul-betul sabar. Okey, ahli tafsir mengatakan mujahidi di sini ialah apa saja usaha yang dilakukan oleh orang Islam dengan tujuan untuk meninggikan agama Allah, maka dia mujahidin. Sama ada dengan ilmu, kita belajar, kita sampaikan. Itu proses untuk tinggikan agama Allah, mujahid. Yang kedua, mujahidin ialah dengan senjata dalam peperangan. Macam Nabi dan sahabat. Berperang tu untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah. Maka mujahidin. Jadi kita peperangan mujahidin dengan senjata, tak adalah. Tapi kita ada satu yang peluang untuk kita, iaitu mujahidin dengan ilmu. Sekarang kita dah belajar, masuk dah separuh. Mujahidin ni, semua ni mujahidin, tapi tak lengkap. Ada separuh lagi. Apa dia? Berjihad, bersungguh-sungguh menyampaikan. Allah nak uji kita ni, yang sedang belajar ni. Lepas ni Allah nak uji apa? Sabar ke tak? Sabar tak belajar, ke separuh jalan. Lepas bila menyampaikan, Allah nak uji. Sabar tak bila orang talak dakwah kita? Orang pulau kita kan, sabar ke tak? Kan merajuk. Kalau merajuk, masuk ikan paus. Nabi yang merajuk dan Allah Nabi Yunus. Kan? Subhanallah. Allah hukum. Walaupun dia seorang, sebab apa? Dia tak sabar. Tak sabar. Nabi Musa pun, bila Allah perintah supaya dia belajar, dia tak sabar kan? Dia hanya dapat berapa ilmu? 3 je. Tak sabar. Subhanallah. Kalau orang sehebat Nabi pun diuji, orang macam kita lagi kena uji. Betul tak? Sebab orang macam Nabi, uji macam mana pun biasanya berjaya. Orang macam kita ni, jadi kalau gagal pun tak akan masuk ikan paus lah. Sebab itu untuk orang yang imannya tinggi. Boleh faham tak? Jadi kalau kita gagal masa belajar, kemudian masa menyampaikan, asyik nak marah je, kita gagal dalam ujian. Okey. Kemudian, wa nablu akhbarakum, dan Allah nak uji cerita kamu, kehidupan kamu, pagi, petang, malam. Sebab tu orang beriman, bila dia mindset dia sentiasa bersedia untuk diuji, terus keluar alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, baca ayat seterusnya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan arahan Allah supaya kita bersabar dan menjelaskan keutamaan sabar yang banyak. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan sabar. Abu Malik dan Saudara Haris bin Asim al-Ashari melakukan Nabi Muhammad SAW
menjelaskan Sallallahu alaihi wasallam. suci adalah sebahagian daripada iman. Okey, sekarang dah habis penulis. Ini kita tajuk ketiga kan? Tajuk pertama apa dia? Ikhlas. Tajuk kedua? Tajuk kedua, taubat. Baru dua tajuk. Tajuk pertama, ikhlas. Tajuk kedua, taubat. Tajuk ketiga sekarang, sabar. Tengok susunan. Kamu nak buat apa-apa mesti ikhlas. Tapi bila kita ikhlas, banyak cabaran. Sebab apa? Dosa. Taubat dulu. Kan? Bila dah bertaubat, ada kekuatan nak buat. Maka ada ujian pula, kena sabar. Okey? Jadi setelah penulis bagi beberapa ayat tentang sabar, sekarang dia mula bawa hadis. Okey, cuba baca. Hadis pertama dalam bab sabar. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Okey. Kata Alhamdulillah memenuhi neraca timbangan amalan baik seseorang itu. Okey, satu-satu. Bersuci at-taharah syatrul iman. Bersuci separuh daripada iman. Bersuci apa ni? Ada benda ni besar ni sebab Nabi kata separuh iman. Mana kalau tak ada ni, iman dah lompang. Kan? Bersuci apa? Tak, bersuci yang sehingga Nabi kata separuh daripada iman ialah suci zahir dan batin. Batin suci daripada apa? Kufur, syirik, riak, hasad, dengki, cinta dunia mesti bersih. Zahir, badan sentiasa bersih. Pakaian sentiasa bersih. Sebab tu syarat nak solat mesti berwuduk. Jadi kalau kita ada bersih hati, bersih pakaian, berwuduk apa semua, baru separuh. Baru separuh. Separuh lagi kat mana? Okey, baca seterusnya. Memenuhi neraca timbangan amalan baik seorang itu pada hari kiamat kelak. Ha? Menyebut subhanallah walhamdulillah. Memenuhi antara diri dan langit. Sembahyang adalah cahaya yang memberi petunjuk kepada amalan baik. Oh, lajunya. Lajunya. Satu-satu lah. Ha? Dia nak urai satu-satu. Kata Alhamdulillah, ambil dari situ lah. Ha? Memenuhi neraca timbangan. Lepas bersuci adalah separuh iman, Nabi kata apa? Kata, Apa kata Alhamdulillah? Memenuhi neraca timbangan amalan baik. Memenuhi neraca timbangan Amalan baik. baik. Sebut Alhamdulillah. Memenuhi neraca. Maknanya timbangan kita ada dua kan. Satu timbangan yang tak baik. Satu timbangan yang baik. Tiba-tiba Nabi kata sebut Alhamdulillah. Penuh neraca timbangan yang baik. Padahal Alhamdulillah aja. Apa maksud tu? Ada Ustaz, tadi soalan saya tadi. Ha. Macam mana nak tahu hukum dugaan ataupun ni Ustaz kata dalam apa cara sekalipun yang laku sebut Alhamdulillah. Makna apa tu? Kalau semua keadaan dia sebut Alhamdulillah, makna dia sentiasa redha dengan takdir Allah. Besar tak? Besar. Tapi ada masalah tak terkeluar. Mana ada benda tersangkut dalam hatinya. Kan? Oh. Susah. Biasakan. Bila sakit belakang, Alhamdulillah. Betul. Tak latih. Saya latih. Sebab apa? Kenapa aku nak sebut nak aduh, tak ada pahala. Lagi sakit hati kan? Lepas tu dah makan ubat, lagi tak sembuh. Lagi, celah. Tukar. Alhamdulillah. Ala kuliah. Dapat pahala. Dan tu tamla'u mizan. Memenuhi timbangan. Faham tak? Nampak kecil tapi besar. Sebab orang tak akan sebut Alhamdulillah kecuali dia redha dengan semua takdir Allah. Okey. Yang kedua? Menyebut subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara bumi dan langit. Sebut Alhamdulillah dan Subhanallah. sekarang sebut dua. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ma bainas samawati wal ard. Tadi Alhamdulillah saja penuh timbangan. Sekarang dua. Subhanallah, Alhamdulillah penuh apa? Langit dan bumi. Lagi besarlah. Kenapa? Sebab dia ada maksud tu. Subhanallah ada maksud dia. Alhamdulillah ada maksud dia. Subhanallah apa makna dia? Apa maksud maha suci Allah?
Maha suci Allah daripada segala. Kita kadang-kadang cakap lain, buat lain. Bila kita kata Allah Maha suci daripada segala kekurangan, segala kelemahan, segala keaiban, maka apa patut kita buat dengan Tuhan yang tidak ada kelemahan? Apa patut kita buat? Dengan cakap dia, sami'na wa ata'na. Betul? Tapi kita kata subhanallah, subhanallah. Tengok-tengok bila musibah, ya Allah. Ada ciri-ciri munafik tak? Mulut, subhanallah. Maha suci engkau daripada kelemahan. Tapi bila Allah bagi musibah bertalu-talu, ya Allah, macam tak adil je. Tadi puji Allah. Allah Maha suci daripada tidak adil. Allah Maha suci daripada kelemahan. Tiba-tiba Allah bagi 2 ujian, 3 ujian. Kenapa aku? Nampak tak? Jadi ucapan tu ada unsur munafik. Faham tak? Sebab itulah bila kita sebut subhanallah, makna apa yang Allah takdirkan semua terbaik, semua adil. Tak mungkin ada unsur tidak adil. Okey? Habis subhanallah tu kita membersihkan Allah. Alhamdulillah. Kenapa, apa maksud dia? Dia macam ni. Dia akidah ke amalan ke, dia mesti ada 2. Satu, bersih. Yang kedua, isi dengan yang baik. Setelah kita bersihkan Allah daripada segala kekurangan dengan perkataan subhanallah, maka kita isikan yang bersih itu dengan puji pula. Segala puji bagi engkau. Saya bagi contohlah. Ni. Kita kalau nak masuk air bersih dalam gelas yang kotor, tapi kita nak pastikan air itu sentiasa bersih, kena buat apa dulu? Buang kotoran dulu. Kan? Buang. Itu subhanallah. Engkau tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Lepas tu baru kita puji. Jangan kita puji alhamdulillah, tapi engkau ni macam tak ada je. Betul tak? Bercanggah. Abang ni memang baik, tapi macam tak ada je. Kan bercanggah kan? Jadi pertama, subhanallah, bersihkan Allah daripada segala kekurangan, kelemahan. Kadang-kadang saya nak bagi contoh. Quran tu benar tak? Quran tu baik tak untuk kita? Tapi banyak tak masa kita bagi pada kitab Allah? Jadi betul tak ucapan kita Quran adalah benar, Quran adalah baik, Quran adalah penyelamat kita. Tapi masa bagi pada Quran, kadang-kadang setengah jam, 1 hari. Betul tak? Jadi kadang-kadang ucapan, sebab itulah salafus salih bila nak puji Allah waktu malam, dia sampai tak terkeluar. Kenapa? Sebab dia rasa aku macam berpura-pura je puji Allah. Mulut puji Allah, tapi siang hari macam tak membesarkan Allah. Boleh faham? Subhanallah, subhanallah. Solat lambat. Kalau Allah hebat, kenapa sembah dia lambat? Betul? Bos baik, tapi pergi kerja awal. Okey. Baca. Solat adalah cahaya. Solat adalah cahaya. Macam mana tu? Siapa yang lepas solat dia bercahaya? Siapa dia? Kita tengok muka suami kita lepas solat subuh, bang, muka abang bercahaya lah. Betul lah, sama dengan hadis ni. Tak, bukan itu maksud dia. Bercahaya ni makna kat dalam ni. Hati dia sentiasa bercahaya, iaitu bila dia solat, dia sembah Allah, ikhlas, khusyuk, hati dia sentiasa nampak apa yang Allah aturkan untuknya. Apa yang Allah takdir, semua cantik. Musibah pun cantik untuk aku. Itu maksud cahaya. Tak ada satu pun dia nampak yang Allah takdirkan tak baik. Kalau ada benda yang Allah takdirkan dia nampak tak baik, dia dalam kegelapan. Dia tak nampak tu hikmah musibah. Faham? Sebab tu saya pernah sebut, ada wanita-wanita yang suka beribadat. Bila tangannya luka berdarah, mukanya senyum. Tangan berdarah, muka senyum. Jadi orang tanya, kenapa ni? Macam mana tangan berdarah, tapi muka kamu boleh senyum? Dia kata apa? Sebab kemanisan ganjaran pahala sabar menghilangkan kepahitan sabar. Faham? Dia bukan tengok luka tu, dia tengok apa?
Oh, banyaknya aku dapat pahala hasil aku sabar ni. Dia boleh senyum. Senyum dia tengok pahala, bukan tengok luka. Tengok cara berfikir menjadikan musibah tu adalah nikmat. Betul? Kita duk tengok, ya Allah, bengkak kaki. Kan? Bila nak sorok kan? Macam-macam ubat. Akhirnya, musibah lebih besar daripada bengkak kaki apa dah? Musibah lebih besar daripada bengkak kaki. Tak reda dengan takdir Allah. Bengkak hati. Ha? Okey. Sedekah adalah bukti. Subhanallah. Ramai mendakwa beriman, tapi bukti imannya apa dia? Sedekah. Kenapa Allah begitu? Sedekah adalah bukti. Sebab sedekah di sini maksud bagi duit untuk fi sabilillah yang kita tak mungkin nampak pulangannya kat dunia. Jadi kalau kamu cakap beriman, bagi bukti apa dah? Bagi benda yang kamu sayang. Benda yang paling kita sayang apa dah? Harta lah. Betul tak? Yang paling kita nak susah bagi ialah duit. Bagi sedekah lah. Kalau orang kata, mana nak bagi senyum dapat pahala sedekah dengan bagi duit dapat pahala sedekah. Nak bagi yang mana? Bagi dua dapat dua lah. Tak, pilihan. Kita pilih apa? Senyum. Sebab apa? Sedekah. Sayang duit kan? Sayang duit. Yang sayang itulah Allah kata itulah bukti kamu beriman. Apa dia? Kamu bagi yang kamu sayang tu. Dia macam mana? Macam mana orang beriman macam Abu Bakar kan? Dia boleh bagi harta yang dia sayang. Apa kekuatannya? Apa kekuatannya? Saya bagi formula. Nak? Kita nak memang tak nak sedekah. Okey. Kenapa kita boleh beli kereta mahal? Contohlah, 300,000 kan? 300,000 besar tak? Kenapa boleh kita senang je keluar 300,000? Sebab kita nak benda yang kita lebih sayang daripada 300,000. Apa dia? Kereta. Faham tak? Bila kita dapat benda yang lebih kita sayang, 300,000 jadi mudah. Faham? Jadi Allah kata, bila kamu sedekah, kamu dapat apa? 700 kali ganda. Berlipat kali ganda. Jadi Abu Bakar bukan tengok yang dia sayang. Dia tengok apa yang dia akan dapat. Jauh lebih baik daripada yang dia sayang. Jadi mudah dah nak bagi. Faham? Yang kita susah nak bagi apa dah? Tak nampak pahala pun. RM100 ni. Bukan senang nak dapat. Dia dapat ini. Nampak tak? Fikiran kita cinta dunia. Itu jadi kedekut. Haji Bakhil. Boleh faham? Okey. Lagi? Sabar adalah sinar. Dia bahasa Melayu sinar. Tadi solat dia kata apa? Cahaya. Apa beza? Satu sinar, satu cahaya. Kalau bahasa Arab, solat nur. Sabar? Diaun. Dia. Tapi bila terjemah, satu sinar, satu cahaya. Dia macam ni. Allah sebut matahari adalah diaun. Bulan adalah nur. Apa beza matahari dengan bulan? Dua-dua bercahaya. Tegang-tegang. Ha? Tegang. Bright. Ada satu perbezaan iaitu matahari ini dia terang, dia bercahaya tapi mengeluarkan haba panas. Maka dalam bahasa Arab dia panggil diaun. Dia. Ada bekas Presiden Pakistan. Nama dia apa? Ziaul Haq. Nur, cahaya. Tapi dia tak keluarkan panas. Macam bulan. Okey, Nabi kata, solat adalah nur. Sabar adalah dia. Jadi antara solat dengan sabar, yang mana ada haba panas? Sabar. Kenapa? Sebab nak sabar ni, susah. Dia panas sikit kan? Panas. Sabar aja tapi muka merah. Itu beza dia. Dalam buku tak ada? Teks Arab tak ada? Tak ada, Ustaz. Oh. Kenapa beli yang buku bahasa Melayu? Saya dah beli dah, Ustaz. Tak apalah.
Tak bolehlah belajar bahasa Arab. Kan, kita dah pernah submit kan dekat Ustaz. Ustaz Ya ke? review. Tak, ya, ini student yang cadang ni, bukan saya. As-salatu nurun. Nurun. As-sabru diyaun. Ba. Jadi solat tu cahaya. Bila kita solat khusyuk, dia akan memberi cahaya. Kita nampak apa yang salah. Sabar ni bercahaya tapi dia ada unsur panas sikit. Sebab nak sabar memang perlu pada kesusahan. Allah sebut sebenarnya dalam Al-Quran. Diyaun. Cuba buka surah ni. Surah Yunus. Ayat 5. Surah Yunus ayat 5. Muka surat 208. Ya. Ada tak? Allah kata Allah menjadikan matahari apa dah? Bersinar. Dia. Kemudian wal qamar Bercahaya. nur. Jadi bezanya apa? Dia tu ada bercahaya dan panas. Nur bercahaya tapi tak panas. Okey. Ada panjang lagi? Ni kalau kita faham menakutkan. Quran Allah Nabi kata apa? Hujah untuk kamu. Bila tu? Hujah untuk kamu mana Quran akan bela kita. Bila tu? Bila kita faham, kita amal, kita sampaikan. Jadi di akhirat jangan risau. Quran akan bela kita dan akan pastikan kita masuk syurga. Ataupun hujah ke atas kamu, iaitu Quran akan mendakwa kamu. Bila kamu tak baca, ataupun baca tapi tak faham, ataupun faham tapi tak amal, Quran akan jadi pendakwa kamu. Jadi Nabi tak sebut yang ketiga. Ada juga Quran ni bukan pendakwa dan bukan hujah. Tak ada. Salah satu daripada dua je. Boleh faham? Jadi Kenapa tak faham? Saya cakap bahasa Melayu. Dia Quran, kalau kita faham, kita amal macam kita tak ada buah kan? Dia faham. Tapi ada satu lagi step. Kita faham. Kita amal. Dan kita sampaikan. Maka Quran akan menjadi hujah untuk kita. Untuk kita mana? Dia akan bantu kita. Di mana? Di akhirat. Dia sebenarnya manusia sangat-sangat perlu bantuan. Bukan kat dunia. Dunia ni orang ramai boleh bantu kita. Mak bapa ada, saudara mara, jiran ada kan. Tapi bila di akhirat, tak ada siapa? Quran. Jadi nak pasti kita dapat bantu Al-Quran, pastikan kita faham, kita amal dan sampaikan. Ataupun keadaan yang kedua, Quran akan mendakwa kita sampai kita masuk neraka. Bila kita tak faham, baca tak faham. Ataupun faham tapi tak, ataupun dah amal tapi tak sampaikan. Okey? Tak ada yang ketiga. Okey. Okey, faham Ustaz. Alhamdulillah. Sama ada bertahan Allah atau bertahan syaitan dalam Sikit lagi. maka dengan itu beliau sama ada membebaskan dirinya daripada kehinaan dunia dan azab akhirat sekiranya beliau melakukan ketaatan kepada Allah ataupun membinasakan diri sendiri sekiranya melakukan maksiat dan dosa. Hadis ini tidak sebut. Oh, dah habis dah. Okey. Yang last sekali hadis, Nabi kata apa? Manusia ni, bila keluar pagi, dia ada dua jenis manusia. Tak kira lah bangsa apa, agama apa, dua jenis je. Sama ada dia keluar pagi, dan dia selamatkan dirinya daripada neraka. Siapa ni orang beriman? Dia bangun pagi, kalau sebelum subuh lagi,
dia baca doa, dia baca ayat Ali Imran, akhir Ali Imran, dia solat malam, dia solat subuh, dia solat sunat, dia baca doa. Kemudian dia pergi kerja pun dengan rahmat Allah. Dia ni keluar pagi menyelamatkan dirinya daripada neraka. Yang kedua, dia keluar pagi membinasakan dan menjahanamkan dirinya. Siapa? Bangun pagi tak salat subuh, bangun pagi tak berzikir, bangun pagi lupa pada Allah, buat maksiat. Maka dia ni sebenarnya keluar pagi sedang menjahanamkan dirinya. Itu maksud dia. Dua je, tak ada yang ketiga. Nabi tak sebut yang ketiga. Ustaz, saya yang ketiga. Tak ada. Dua je. Okey, habis. Ustaz, yang tadi tu Ali Imran apa? Ayat terakhir. Mana? 200 tu. Bila sunnah Nabi kalau bangun tengah malam, Nabi sapu muka, baca doa, lepas tu bersiwak, lepas tu baca sebelah ayat terakhir, surah Ali Imran. Ayat 190 sampai 200. Sunnah Nabi. Okey, cukup. Ada soalan? Ini ada saya diuji berat dengan sakit kanser darah. Saya nak serat tapi sampai sekarang Allah belum izinkan. Ramai kawan-kawan dah dibuat sudah dijemput Allah. Apa yang sebagai amalan yang sepatutnya saya buat? Oh, soalan dia uji dengan Kanser. lepas tu ramai kawan-kawan yang Dah mati. dah go dah. Dia seorang panjang umur. Dia tanya apa amalan. Dia okey. Sebab tu Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun. Order. Ha. Tak, dia uji dengan apa dia? Kanser darah. Dah lama lah. Stage 4. Lepas tu kawan-kawan dia pun kena penyakit tu dah mati dah. Ramai dah matilah. Jadi Allah panjang. Apa nasihat untuk dia hadapi? Apa patut dia buat? Sebab tu Allah kata kami turun Al-Quran, salah satunya ialah syifa. Untuk merawat apa? Penyakit. Penyakit apa yang paling bahaya dan paling susah dirawat? Penyakit hati. Kan? Maka kalau ditimpa musibah, Quran akan merawatnya. Caranya apa? Banyak Allah sebut kisah-kisah dalam Quran yang musibah yang menimpa orang-orang dahulu jauh lebih besar dan lebih lama. Sebab tu Nabi kata, salah satu cara kamu nak sabar ialah tengok orang yang lebih teruk daripada kamu. Bila kita tengok orang lebih teruk, kita akan jadi orang yang bersyukur. Ya Allah, aku masih hidup. Masih boleh sebut Alhamdulillah. Masih boleh solat. Orang lain dah mati, kan? Orang lain diuji sakit, langsung tak solat. Alhamdulillah. Tengok Nabi Ayub. Berapa tahun Allah uji? 18 tahun. 18 tahun. Semua harta dia hancur. Anak-anak semua mati. Tinggal isteri seorang. Besar ujian. Sakit berbelah tahun. Tapi Allah rakam kisah itu sebagai apa? Panduan. Panduan kepada orang macam ni. Bila tengok, ya Allah, ujian aku ni kalau nak banding dengan ujian para Nabi, sikit je. Kenapa aku tak boleh sabar? Satu. Yang kedua, ingat rahmat Allah. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tak akan bebankan kecuali apa yang. Jadi bila Allah bagi ujian kepada aku, Allah tak zalim. Allah adil. Bahkan Allah sayang pada seseorang dengan cara Allah tukar cara berfikir. Ini tanda Allah sayang. Kenapa aku nak merungut? Allah sayang pada aku. Berapa ramai yang Allah bagi sihat, lara, tak solat, tak boleh berzikir sebab dah sihat, berjalan rata, tak sempat nak masuk kelas tadabbur, kan? Ini sempat tengok kelas tadabbur, betul tak nikmat tu? Nikmat. Dapat dengar jawapan. Jadi tengok yang positif, jangan tengok yang negatif. Al-Baqarah ayat. Ya. Ya. Dan Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan, wabasyiri, berilah berita gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Macam mana kamu nak sabar kalau tak ada ujian? Syarat nak sabar mesti ada. Tengah-tengah sihat ni, saya nak berita gembira. Untuk siapa orang yang sabar? Saya sabar. Tak ada. Sabar syaratnya mesti ada ujian dahulu.
Ini Allah pilih ni. Allah pilih untuk apa? Bagi berita gembira. Tapi syarat apa? Sabar. Apa berita gembira? Oh, pahala dekat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Kalau kamu sabar, berita gembira pertama, salawat. Allah puji. Oh, hebatnya hamba aku. Aku uji dengan penyakit ni, dia boleh reda, dia boleh sabar, dia boleh senyum. Hebat. Allah puji dia. Dia khalayak para malaikat. Yang kedua, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah bagi rahmat. Masih boleh ikut kelas tadabbur. Masih boleh bertanya soalan, masih boleh mendengar jawapan. Kan? Dan last sekali Allah kata apa? Ulaika alim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang yang dapat hidayah aku. Mahal tak? Berapa ramai yang zahat tak dapat hidayah? Jadi sabar. Ustaz pandai cakap lah. Bahu yang memikul tak sama dengan mata yang melihat tak sama dengan. Habis saya nak cakap apa lagi? Saya cakap apa yang Allah cakap dalam Quran. Ada berita gembira. Bukan untuk semua orang. Untuk orang sabar sahaja. Yang tak sabar, tak ada berita gembira. Berita sedih untuk mereka. Jadi peluang. Allah nak bagi berita gembira. Jangan hilangkan peluang itu. Wallahu a'lam. Dia koma, mana dia koma, dia tak sedar lah. Kan? Tak apa. Bila dia koma, dia tak sedar, dia tak wajib. Yang masalah yang tak koma ni. Yang tak koma ni, ramai tak koma tapi macam orang tak sedar, tak solat-solat kan. Jangan risau je. Pada yang koma tu jangan risau. Risaulah pada yang tak koma ni. Siapa dia tak koma ni? Tak ada pistol. Oh, betul. Yang koma 2-3 orang je. Yang tak koma tapi macam orang koma. Kan? Juta-juta. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل